Assalamualaikum dan salam hormat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman akan mengadakan lawatan 2 hari ke Sarawak mulai hari ini. Ia merupakan lawatan julung kali Tan Sri Muhyiddin di Bumi Kenyalang selepas mengambil alih tampuk pentadbiran pada Mac tahun lepas. Berdasarkan atur cara yang dikeluarkan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Jabatan Ketua Menteri Tan Sri Muhyiddin dijangka menghadiri taklimat hala 7 Kerajaan Negeri Sarawak pagi ini sebelum menghadiri perjumpaan khas bersama penjawat awam di Kuching. Tengah hari ini, Perdana Menteri dijadual melakukan tinjauan ke pusat pemberian vaksin daerah Kuching sebelum membuat kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud di Demak Jaya. Pada selasa petang, Tan Sri Muhyiddin dijadual menghadiri sesi Town Hall Wawasan Kemakmuran Bersama di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg disusuli perjumpaan bersama pimpinan Gabungan Parti Sarawak. Pada sebelah malam pula, Tan Sri Muhyiddin dijadual menghadiri jamuan negeri di Kuching. Esok pagi, Perdana Menteri dijadual mengadakan sesi walkabout program prihatin dan penjana di Medan Niaga Satok serta menghadiri sesi bersama masyarakat di Kota Semarahan. Pada sebelah petang, Tan Sri Muhyiddin dijadual melawat projek naik taraf Hospital Umum Sarawak HUS sebelum pulang ke Ibu Negara. Bersempena Hari RTM ke-75 yang diraikan hari ini, RTM Sarawak tidak ketinggalan mengadakan pelbagai aktiviti bagi memeriahkan sambutannya dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Untuk laporan lanjut, kita bersama Firdaus Arasi Idris yang sudah bersedia di pekarangan bangunan RTM Kuching. Firdaus. Terima kasih Nosila telah di studio. Saya sekarang berada di hadapan pekarangan Auditorium P. Ramlee Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak. Dan hari ini merupakan hari sambutan RTM ke-75 dan Sarawak juga tidak ketinggalan untuk menyambut hari bersejarah ini. Dan bagi berkongsi lebih lanjut mengenai atur cara program yang diatur oleh RTM Sarawak, kita terus berlangsung bersama pengarah penyiaran Sarawak iaitu Encik Abdul Hadi Muhammad Yusof. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat hari ulang tahun RTM ke-75. Tuan, boleh kongsikan sikit mengenai program-program yang kita sediakan untuk hari ini? Bagi menyambut ulang tahun RTM ke-75, RTM Sarawak telah merangka pelbagai program dan kita telah bermula 2 hari yang lepas program Cakna Komuniti dan seterusnya kita ada program bakat radio dianjurkan oleh Limbang FM dan lebih mengembirakan kita pada tahun ini adalah kita menyambut ulang tahun ke-50 Limbang FM. Kerana sejarah penyiaran di Sarawak ini bermula dengan tertubuhnya Radio Sarawak. Dan seterusnya pada 31 Ogos 1975 apabila siaran TV Hitam Putih, maka kita bertukar kepada radio dan Radio Televisyen Malaysia Sarawak. Dan kita akan adakan program Johor Bermukun yang mana menggabungkan 75 penggendang, penari dan juga penyanyinya. Dan ini program yang kita rangka daripada hari ini sehinggalah 31 Mac tahun hadapan, kerana melibatkan gabungan di antara seluruh stesen kita yang berada di Seri Aman, Bintulu, Sibu, Miri dan juga Limbang. Selain daripada itu, kita juga mengambil pendekatan untuk mengadakan kolaborasi dengan rakan-rakan kita di Semenanjung dan kita telah merangka program dengan Negeri FM dan juga Johor FM kerana kita melihat bahawa ada kesamaan dari segi kepelbagaian budaya ini. Dan pada hari ini, sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat, inilah persiapan-persiapan orang kata belon berlari jadi ini dia lebih sinonim dengan belon. Jadi kita pun dah menyiapkan persiapan ini dan pada tahun ini adalah tahun 75 tahun RTM ditubuhkan dan sesungguhnya usia sebegini, kematangan ini akan menjadikan kita ini lebih relevan bagi kita di Sarawak ini. Rupa bentuknya yang luas, yang bergunung ganang dan kepelbagaian etnik, ianya melihatkan bahawa peranan dan fungsi kita masih diteruskan, khususnya
kepada masyarakat kita di luar bandar. Terima kasih, Ron. Jadi untuk kemuncak acara pagi ini ialah pelancaran oleh Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Negeri Sarawak iaitu Datuk Abdullah Saidul pada sebelah pagi nanti. Untuk itu kita kembali kepada Nosira Talha di studio. Silakan. Terima kasih Firdaus. Meniti usia 75 tahun, RTM sememangnya sebuah badan penyiaran yang mendapat kepercayaan tinggi rakyat menerusi laporan-laporan berita sahih selain menyebar luas maklumat berkualiti tinggi. Kini dengan bantuan teknologi komunikasi, maklumat di hujung jari dan ramai yang ingin menjadi wartawan berkongsi berita sempatas mungkin tanpa mengira kesahihannya. Bersempena sambutan Hari RTM ke-75, wartawan Sadikin Bahrin ada kupasannya. Lahir sebagai siaran radio yang berperanan penting khasnya ketika tempoh belenggu Jepun, RTM terus kukuh sebagai aset penyokong bangsa hingga ke hari ini. Kejayaan demi kejayaan diraih RTM sepanjang menempuh cabaran dalam tempoh 75 tahun merupakan hasil usaha keras kaki tangannya yang menjadi tulang belakang dalam memastikan RTM terus relevan. Sebagai kaki tangan RTM Sarawak, Albert Menteri Tudin merupakan wartawan di Bumi Kenyalang yang paling lama mencurah bakti dan telah menyaksikan revolusi media berlaku di sekelilingnya. Kita akan kejar ke tempat kejadian, kita akan kumpul bahan-bahan berita dan balik ke tempat the nearest location where we can send our news to maybe telephone that time. Sekarang ini senang aja. Rakan seperjuangan analognya Abu Bakar Osman, bekas juru kamera RTM, turut berkongsi pengalaman betapa sukarnya merakam detik pahit dan manis walaupun hanya untuk 10 saat. Kamera dulu bukan macam kamera sekarang. Bekal petik bateri, berapa biji bateri boleh tahan berjam-jam. Dulu kita tak pakai bateri pun kita boleh tahan berjam, tapi masa dulu kita pakai manual hand crank, dia kata pakai spring. Kalau spring tu putus harapan. Sebagai juru kamera perintis di Sarawak ketika itu, beliau perlu menguasai segala teknologi visual untuk memastikan kualiti siaran RTM adalah yang terbaik. Filem bukan macam visual digital sekarang ni. Berapa lux saja gelap pun boleh cerah macam mata kita sendiri melihat. Mendengar kisah kedua-dua veteran RTM itu membuatkan saya sebagai wartawan generasi baru terasa kerdil dalam dunia penyiaran, ditambah pula dengan teknologi media massa yang pantas berkembang sehingga menimbulkan sebuah persoalan penting. Apakah kesan jangka panjang jika terlalu banyak maklumat dikongsikan pada satu masa? Satu daripada kesannya ialah menghasilkan berita yang palsu lagi kabur. Lalu pantas berkongsi sehingga lupa fungsi utama berita dihasilkan itu mestilah sahih. Di sinilah RTM terus memainkan peranannya sebagai penangkis berita palsu. The mainstream media, RTM, even newspapers, you have a responsibility to report events that are truthful. Berpegang teguh dengan elemen kesahihan dan kebenaran, ia menjadi kelebihan justru membezakan kredibiliti sesebuah agensi berita khasnya RTM. Ini menjadi pegangan teguh veteran Abu Bakar dan Albert dan hasilnya telah menjadikan RTM khasnya di Sarawak berjaya seperti yang kita kenali hari ini. Terus memainkan peranan serupa lebih 7 dekad lepas. Pelbagai generasi datang dan pergi, RTM kekal sebagai sumber maklumat sahih, tepat dan terkini. Selamat Hari RTM ke-75, Syarikin Bahrin, RTM. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut ulang tahun RTM yang ke-75. Selamat ulang tahun ke-75 kepada RTM. Kita berterima kasih atas sumbangan RTM yang telah menyebarkan berita-berita kepada seluruh rakyat Sarawak dan kita harap tanggungjawab itu diteruskan. I want to congratulate RTM Sarawak for the 75th anniversary of services to the people of Malaysia and especially to all the various corners of Sarawak. Once again, heartiest congratulations, well done, and let's continue on to do better.
kepada semua warga kerja RTM di mana jua anda berada. Selamat ulang tahun yang ke-75. Terima kasih kepada semua sejak 75 tahun atas pengorbanan dan tugasan semua. Semua individu yang masuk ke Bintulu perlu melakukan ujian saringan COVID-19 3 hari sebelum melakukan perjalanan ke bahagian itu berkuat kuasa 5 hingga 18 April depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu, Jack Amanduat berkata, keputusan saringan hendaklah menjadi dokumen sokongan semasa memohon permit polis untuk merentas zon. Keputusan ujian saringan tersebut hendaklah menjadi dokumen sokongan semasa memohon permit polis untuk merentas zon. Jadi sekiranya tiada keputusan ujian saringan COVID-19, maka pihak polis berhak untuk tidak meluluskan permit berkenaan. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian bagi kes kecemasan dengan dokumen sokongan seperti temu janji hospital atau menghadiri pengubumian perlu dilampirkan dalam surat permohonan. Bagi individu di bawah kategori perkhidmatan penting akan diberi kelonggaran iaitu keputusan ujian adalah sah bagi tempoh 2 minggu. Berkata pada sidang media di Bintulu, Jack memaklumkan kebanyakan kes di Bintulu adalah berpunca daripada individu dari luar seterusnya menjangkiti komuniti. Kes kematian akibat jangkitan COVID-19 di negeri ini terus mencatatkan peningkatan kepada 108 orang selepas satu kes kematian baru dilaporkan semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan satu kes kematian baru itu melibatkan kes dari Sibu. Kes kematian ke-108 itu melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 57 tahun yang telah dikesan positif COVID-19 pada 5 Mac melalui saringan individu bergejala di Klinik Kesihatan Lanang. Kes didapati bergejala batuk dan demam beberapa hari yang sebelum dimasukkan ke Hospital Sibu pada 6 Mac dan kes disahkan meninggal dunia semalam. Sementara itu, terdapat 176 kes baru dikesan di Sarawak hari ini, menjadikan jumlah kes positif meningkat kepada 16,390 kes. Jabatan Kesihatan Negeri turut mengisytiharkan 3 kluster baru iaitu kluster Jalan Kingsway, Miri, kluster Bulatan Aman Sibu dan kluster Jalan Baki di Sarike. Sebanyak 10 projek program transformasi luar bandar RTP melibatkan peruntukan RM3.1 juta bakal dilaksanakan dalam masa terdekat di 10 buah kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semop. Ahli Dewan Undangan Negerinya Abdullah Saidul berkata 10 projek itu merupakan sebahagian daripada 18 projek RTP yang dipohon pada 2020 untuk dilaksanakan tahun ini. Antara projek itu ialah naik taraf jalan dalam kampung Hulu Semop, naik taraf jalan dalam kampung Betanak, pembinaan jambatan serta jalan kubur kampung Tekajong. Jelasnya sebahagian besar peruntukan RTP sejak 3 tahun lepas telah digunakan untuk naik taraf atau bina baru jalan perhubungan dalam kampung dan rumah panjang di Dun Semop. Abdullah Saidul yang juga Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak menyatakan demikian selepas lawatan tapak cadangan projek RTM di Pulau Bruit Daro. Tambahnya, peruntukan RTP itu juga turut digunakan untuk membaiki rumah ibadat dan menaik taraf kemudahan lain seperti Dewan dan Jeti Awam. Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Muhammad Shahabuddin Omar akan bersara wajib pada 3 April ini dan bersara dalam perkhidmatan awam selepas 35 tahun berkhidmat sejak tahun 1986. Berucap pada Majlis Persaraan di Kuching, Datuk Muhammad Shahabuddin berharap kerjasama yang terjalin selama perkhidmatannya antara kaki tangan akan diteruskan dengan kepimpinan baru iaitu Datuk Amir Omar. Turut diadakan upacara tabik hormat oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia sebagai simbolik penghargaan. Sekian berita pagi Sarawak. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.